Kita mulakan topik ini dengan mengetahui tentang definisi ajaran sesat. Menurut Kamus Dewan edisi 2007, ajaran menurut bahasa bermaksud segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori, mazhab atau hukuman. Sesat menurut bahasa bermaksud tidak mengikut jalan yang betul, tersalah atau tersilap jalan, terkeliru atau menyimpang dari jalan yang benar. Kombinasi perkataan ajaran sesat menurut Kamus Dewan bermaksud ajaran yang terpesong daripada akidah atau syariat agama Islam. Seterusnya, menurut panel bahagian perancangan dan penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM, ajaran sesat bermaksud ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang didakwanya berdasarkan kepada ajaran Islam atau didakwa tidak berlawanan dengan dasar-dasar ajaran Islam, tetapi sebenarnya ajaran atau amalan tersebut adalah berlawanan dengan akidah dan syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya Alia akan menerangkan tentang sejarah ajaran sesat. Sejak awal Islam, ajaran sesat telah mula wujud di mana kelompok-kelompok yang dipimpin oleh individu-individu yang mengaku sebagai Nabi. Menurut Abu al-Saud, sejak zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman awal Islam, terdapat 11 orang individu yang memimpin ajaran sesat. Secara umumnya, para Khulafaur Rasyidin telah membanteras dan memerangi kesemua kelompok yang sesat dan menyeleweng daripada Islam. Inilah antara tanggungjawab para pemimpin umat Islam demi menjaga agama Allah. Selepas zaman Nabi Muhammad SAW, kebanyakan ajaran sesat dan menyeleweng daripada Islam yang muncul adalah dengan dakwaan sebagai Nabi atau Rasul. Di Malaysia, sebelum tahun 1950-an lagi, ajaran sesat telah mula dikesan bergerak. Pihak berkuasa agama sukar mengesan dan membanteras dengan lebih awal kerana kebanyakan ajaran sesat bergerak secara senyap-senyap atau tanpa disedari. Ajaran sesat dipercayai dibawa masuk oleh penganut dari negara-negara asal timbulnya ajaran sesat tersebut atau rakyat tempatan yang kembali semula ke Malaysia setelah belajar atau menetap di luar negara. Munculnya ajaran sesat di negara ini disebabkan beberapa faktor. Antaranya disebabkan wujud golongan musuh-musuh Islam yang ingin meruntuhkan ajaran Islam dengan mengubah, menyeleweng dan merosakkan ajaran Islam. Musuh-musuh Islam tidak akan duduk diam dan mereka sentiasa berusaha menghapuskan Islam. Terdapat lebih dari 50 ajaran sesat tersenarai di Malaysia dan antaranya masih bergiat aktif dalam mengembangkan ajaran mereka. Antara contoh ajaran sesat di Malaysia ialah ajaran Syiah, ajaran Ahmadiyah atau Qadiani, ajaran Ayah Bin, ajaran Bahai, ajaran Hasan Anak Imam, ajaran Haji Kahar Rasul Melayu, kumpulan Al-Qam dan sebagainya. Objektif pembentangan kami adalah seperti berikut. Yang pertama, untuk mengenal pasti perkembangan ajaran sesat di Malaysia. Yang kedua, untuk mengenal pasti isu-isu ajaran sesat yang masih bergiat aktif di Malaysia. Dan yang terakhir, untuk mengenal pasti solusi yang dapat dilakukan untuk membanteras ajaran sesat. Justru, khusus pada perbentangan ini, antara kategori-kategori ajaran sesat yang akan dihujahkan adalah dari sudut kepercayaan. Dari sudut ini, dipercayai bahawa kumpulan-kumpulan ajaran sesat ini mempunyai pemikiran ajaran Islam, namun ia menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka menafikan rukun iman dan rukun Islam dan mereka yakini bahawa akidah yang bercanggah dengan syarak itu adalah benar. Mereka juga mengingkari kandungan atau kebenaran kitab suci Al-Quran dan membuat tafsiran tersendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran ini yang dianggap sebagai merendahkan agama Islam. Mereka juga merendah-rendahkan para Nabi dan Rasul dan menafikan bahawa Rasulullah SAW adalah Rasul dan Nabi yang terakhir. Seterusnya, daripada sudut syariat pula adalah amalan ibadah ataupun ritual yang diadakan yang menyalahi sumber syariat Islam, iaitu sumber syariat Islam ini berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contohnya, pengamalan solat 5 waktu yang wajib tapi diamalkan kurang daripada 5 waktu ataupun lebih daripada 5 waktu.
Sembari itu, menunaikan ibadah haji bukan di kota suci Mekah atau melaksanakan haji di luar bulan haji. Kategori seterusnya adalah dari sudut akhlak antara hamba dengan Tuhan, yang dipercayai bahawa mereka mengagung-agungkan kedudukan darjat seseorang tokoh manusia ini melebihi daripada kedudukan kemanusiaan. Mereka juga menisbahkan nama kumpulan dengan nama-nama tarikat sufi yang muktabar, walhal tiada kata langsung terhadap aliran tarikat tersebut. Dakwaan palsu pula menyoalkan sudut kewujudan, pengijazahan dan sanad sebuah aliran tarikat yang hanyalah sebagai sandaran. Isunya adalah isu ajaran sesat. Yang pertama adalah Tuan Harun. Latar belakang bagi pengasas ialah Harun bin Ma'sa'ad. Terlahir 8 Disember 1966 di Raub, Pekerjaan. Beliau punya berbagai kejayaan seperti guru, penghormatan, kuasa perniagaan dan penasihat syarikat. Harun dikenali ramai kerana telah menubuhkan terlalu banyak pertubuhan dan persatuan berkonsepkan Islam sejagat. Sebelum dikatakan sesat, objektif utama beliau di dalam pertubuhan ialah untuk melahirkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, mengeratkan silaturahim antar kaum, meningkatkan kualiti sosial masyarakat dan melahirkan masyarakat berdisiplin. Ciri-ciri ajaran sesat Tuan Harun ialah ajaran yang pertama ialah ajaran sesat secara rahsia. Ahli tidak dibenarkan mendedahkan atau menyebarkan ajaran Harun kepada orang lain, melainkan orang itu dibawa berjumpa Harun terlebih dahulu. Yang kedua ialah pembentukan kasih sayang. Penggunaan kawalan minda dan emosi pengikut-pengikutnya dengan sikap kasih sayang. Harun mengambil kesempatan kepada pengikutnya yang mengalami masalah seperti kesempitan kewangan, masalah rumah tangga, masalah tempat kerja dan sebagainya dengan cara memupuk sifat kekeluargaan. Ketiga ialah penjelmaan di Tuhan dalam diri. Beliau membuat pengakuan sebagai Tuhan secara tersirat atau terang-terangan dalam beberapa dokumen, cetakan atau buku. Seterusnya ialah dakwaan sebagai Imam Mahdi. Mengakui bahawa beliau ialah Imam Mahdi di dalam dokumen serta membuat gelaran pelik kepada dirinya sebagai Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman Ayahanda Beta, Sultan Malala dan Tuan Harun. Seterusnya adalah perkembangan dan pengaruh ajaran sesat Tuan Harun. Pada 1 Februari 2013, beliau memperkenalkan takwif Februari 2013. Pada 2 Februari 2013, beliau mengatakan zat Tuhan terbaik ketiga iaitu ilmu, kuasa dan karisma. Beliau juga menyatakan salah satu proses ketuhanan yang menunjukkan perubahan daripada Harun kepada Ustaz Harun, Tengku Harun, Tuan Harun dan Zat Harun. Pada 6 Februari 2013, beliau memperkenalkan key plan military kepada pengikutnya. Pengikut Harun telah disucikan bagi mereka yang kehidupannya sebelum ini yang terlibat dalam berbuat jahat dan melanggar fitrah manusia. Pada 4 April 2013, seramai 31 pengikut Harun termasuk isterinya ditangkap oleh bahagian penguatkuasaan syariah Jabatan Agama Islam Pahang. Seterusnya ialah ajaran sesat Ayat Bin. Ajaran sesat ini berkampung di Kampung Batu 13, Hulu Besu, Terengganu, dan pengasasnya ialah Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayat Bin, merupakan pengasas kepada kerajaan langit yang menyifatkan dirinya sebagai Tuhan segala agama. Manakala pengikut-pengikutnya pula menganggap Ayat Bin sebagai Tuhan yang menerima wahyu dari langit dan segala yang dibuatnya adalah berdasarkan wahyu tersebut. Bagi ciri-cirinya pula ialah dari aspek akidah. Ayat Bin sebagai Tuhan yang turun dari langit dan kerajaan langit adalah di bawah kekuasaannya. Yang kedua, Ayat Bin mempunyai kuasa menyembuh segala penyakit dan sebutan namanya boleh menakutkan binatang buas. Yang ketiga ialah Ayat Bin mendakwa bahawa Mekah, Kaabah dan air Zamzam adalah miliknya dan dibina selepas mendapat wahyu dari langit. Yang keempat ialah menolak berlaku kemusnahan dunia ketika kiamat. Seterusnya ialah ciri-ciri dari aspek syariah. Ayat Bin menolak rukun Islam dan hukum syarak berkaitan dengan Tuhan. Yang kedua ialah menolak rukun-rukun Islam termasuk kewajipan sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat dan ibadah haji. Seterusnya ialah menghalalkan makanan yang diharapkan oleh syarak. Yang terakhir ialah mengadakan hukum syarak seperti nikah batin. Seterusnya ialah perkembangan dan pengaruh. Pada pertengahan 1980-an, Ayat Bin menumbuhkan markas kerajaan langit pada tapak sekarang di Besut
Pada tahun 1995, projek-projek bangunan tanda tangan Kerajaan Langit bermula mengikut wahyu ilahi. Pada tahun 2001, Ayah Pin keluar daripada Islam. Pada 1 Ogos 2005, pegawai-pegawai pejabat tanah memusnahkan bangunan Kerajaan Langit. Pada 2007, selepas rebutan meluas media, markas asal Hulu Besut kini hanya mengandungi 24 orang ahli telah dilaporkan memilih pemimpin baru, iaitu bekas ketua inspektor polis yang baru berusia 30-an. Seterusnya adalah ajaran sesat Haji Kahar. Ajaran Haji Kahar ini dinamakan kepada satu ajaran yang dibawa oleh Haji Abdul Kahar bin Ahmad Jalal kerana pembawa ajaran ini tidak menamakan secara khusus ajaran yang dibawa olehnya. Ajaran ini dapati mula berkembang di rumah Haji Abdul Kahar sendiri, iaitu di nombor 44 Kampung Kemensah, Hulu Kelang, Selangor. Ajaran ini juga bergiat di rumah-rumah pengikut kanannya di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Beliau bekerja sendiri dan didapati pernah beberapa kali membawa jemaah haji dari Malaysia ke Mekah. Pendidikan formal beliau ialah tamat Darjah 5 Sekolah Melayu. Selepas itu, beliau belajar agama daripada arwah bapanya yang pernah menjadi imam masjid Hulu Kelang. Ciri-ciri ajaran sesat ini adalah beliau mendakwa Tuhan melantiknya menjadi Rasul Melayu menerusi surah Yasin dan surah Ibrahim menerusi ayat 4. Surah Yasin khas diturunkan kepadanya. Seterusnya mencipta Al-Quran dalam bahasa Melayu dan menolak kitab suci Al-Quran. Seterusnya, haji boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa perlu pergi ke Mekah. Dan seterusnya, golongan ahli hadis termasuk ahli sunnah wal jamaah sebagai satu rekaan manusia selepas kewafatan Rasulullah SAW. Seterusnya ialah kitab suci yang dikarang oleh beliau, iaitu Al-Furqan. Seterusnya beliau juga menyatakan solat 5 waktu ialah tidak wajib. Bagi perkembangan dan pengaruh, Haji Kahar menyebarkan ajaran beliau melalui 2 cara, iaitu ceramah dan blog. Pada 28 Mac 1991, Majlis Fatwa Kebangsaan telah fatwakan ajaran ini sebagai haram. Pada 23 Mei 1991, Jabatan Kuasa Perundangan Majlis Agama Islam Selangor di bawah penuntukan Seksyen 41(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1952 Selangor Nombor 3/52, Jabatan Kuasa Perundangan Majlis Agama Islam Selangor telah mengisytiharkan ajaran ini sebagai sesat. Pada 29 Ogos 1991, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah membatalkan ajaran ini sebagai sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafi Najib binti Ruslan dan akan membentangkan implikasi ajaran sesat. Yang pertama, implikasi terhadap individu. Ajaran sesat boleh merosakkan akidah seseorang, lalu menyebabkan dia terjerumus ke perkara syirik. Apabila terpengaruh dengan ajaran sesat, seseorang itu akan terdedah dengan aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti melakukan perbuatan syirik dan khurafat. Contohnya percaya kepada ibu duit, pemujaan kubur dan memuja roh. Yang kedua, pemikiran mereka juga akan sering dikongkong oleh pemimpin ajaran sesat tersebut. Sebagai contoh, mereka akan mempercayai bahawa guru mereka itu Nabi dan bahkan menyembah guru mereka sebagai Tuhan dan mengikut setiap arahan seperti pemujaan kubur wali dan hal-hal yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini berlaku kerana minda mereka sudah dibasuh dengan kata-kata dusta oleh ketua ajaran sesat sehingga hilangnya kewarasan dan logik akal mereka. Seterusnya, tindakan dan kelakuan juga akan menjadi tidak rasional dan fanatik terhadap ajaran sesat tersebut, lalu membawa seseorang itu kepada pengabaian tanggungjawab sebagai pelajar, suami, isteri, ibu ataupun bapa. Jadi, disebabkan seseorang itu terlalu taksub dengan ajaran baharu tersebut, seseorang itu berisiko untuk lebih cenderung kepada kegiatan yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seterusnya, perkembangan ajaran sesat juga membawa implikasi terhadap keluarga dan masyarakat. Ianya memberi kesan kepada keretakan yang membawa kepada runtuhnya institusi kekeluargaan. Ini kerana timbulnya rasa curiga sesama ahli keluarga yang disebabkan masing-masing mempunyai perbezaan akidah dan juga kepercayaan. Bukan itu sahaja, mereka yang menganut ajaran sesat akan cenderung untuk mengabaikan ataupun lupa tanggungjawab terhadap keluarga mereka demi menuruti setiap arahan guru ajaran tersebut.
Seperti mana dalam laporan Berita Harian Malaysia bertanggal 21 Mei 2016, kejadian berlaku terhadap sebuah keluarga di Petaling Jaya di mana anak dan isteri menderita mereka menjadi mangsa keganasan rumah tangga antara suami yang terikut ajaran sesat. Menurut sang isteri, sebelum terpengaruh ajaran sesat tersebut, suaminya seorang yang bertanggungjawab, penyayang dan tidak pernah naik tangan. Namun, sejak suami terjerumus ke dalam jurang ajaran sesat dan menjadi taksub dengan tok guru yang dipanggilnya ayahanda, perniagaan si suami mulai merosot dan membuatnya tertekan lalu melepaskan kemarahan kepada isterinya. Di sini kita dapat lihat ajaran sesat mampu menjadikan seseorang itu terlalu taksub dengan pemimpin yang dianggap agung bagi mereka sehingga lalai dalam mengutamakan tanggungjawab terhadap keluarga. Seterusnya, kesan ajaran sesat terhadap masyarakat pula, ia boleh menggugat perpaduan dan menimbulkan sikap fanatik terhadap kumpulan dan pemimpin mereka, yang mana ianya menyebabkan mereka tidak menghormati masyarakat sekeliling. Justru hal ini akan menjejaskan perpaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat. Akhir sekali, ajaran sesat menggalakkan kehidupan yang bertunjangkan kepuasan nafsu sehingga melahirkan anak luar nikah dan amalan seks bebas dalam masyarakat. Untuk pengetahuan, kebanyakan ajaran sesat di Malaysia, guru-guru mereka mengaku diri mereka sebagai Imam Mahdi dan boleh melakukan upacara nikah batin ataupun berzina di masa siapa sahaja dari kalangan murid perempuan yang cantik sehingga boleh berlaku juga isteri murid tersebut bernikah batin dengan gurunya. Jelas bahawa kebanyakan ajaran sesat di Malaysia menggunakan seks sebagai tarikan kepada ajaran mereka dan kebanyakan yang menjadi mangsa mereka adalah wanita. Kegiatan tersebut menyebabkan berlakunya kelahiran anak yang tidak sah taraf dan akan merosakkan institusi kekeluargaan di samping merendahkan martabat wanita. Kesan ajaran sesat terhadap negara pula adalah keharmonian masyarakat yang terancam akan menyebabkan negara tidak stabil, lalu menggugat kestabilan politik dan juga ekonomi negara. Hal ini kerana negara terpaksa menghabiskan banyak masa dan belanja untuk mengukuhkan semula kedudukan ekonomi dan politik negara. Selain itu, negara akan mundur kerana individu yang terlibat dengan ajaran sesat mereka tidak produktif dan sering membuang masa, sedangkan prestasi ekonomi negara banyak bergantung pada sumbangan dan produktiviti penduduknya. Generasi muda pada masa akan datang juga berisiko hancur dan tiada masa hadapan yang menjanjikan. Ajaran sesat mampu mengancam ketenteraman dan keselamatan sesebuah negara. Hal ini kerana kebanyakan ajaran sesat sangat cenderung untuk melakukan keganasan dan juga sering dikaitkan dengan ekstremis. Mereka akan menganggap bahawa ajaran yang dibawa oleh mereka itu benar dan sesiapa yang menentang ajaran mereka itu akan dianggap musuh. Seperti mana peristiwa yang berlaku pada 18 Mac 1996. Pengikut ajaran sesat Tabarani telah bertindak keterlaluan dengan memukul Ketua Kampung Pandan 1, Kuantan Pahang kerana didakwa telah menghalang kegiatan ajaran sesat mereka. Bukan itu sahaja, kecenderungan terhadap keganasan juga mampu mendorong kepada pertumpahan darah dalam masyarakat dan negara. Berikutan peristiwa pada 16 Oktober 1980, 8 orang ahli kumpulan ajaran sesat yang dipimpin oleh Ahmad Nasiruddin Ismail telah terbunuh dalam peristiwa serangan di balik polis Batu Pahat Johor. Dalam kejadian tersebut, beberapa anggota polis dan orang awam turut cedera dalam peristiwa tersebut. Hal ini merupakan satu perbuatan agresif yang dilakukan oleh pergerakan ajaran sesat yang radikal. Sehubungan itu, hal ini mampu menggugat tahap keselamatan dan tahap perpaduan sesebuah negara dan masyarakat akan memandang enteng terhadap kehidupan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Ashraf Amran, ingin membentangkan mengenai cara memantara ajaran sesat dengan cara mengambil kira 3 peranan. Yang pertama ialah peranan individu. Peranan individu dengan cara pemantapan ilmu dan rohani. Seseorang individu yang seharusnya bersiap sedia dengan sebarang maklumat yang diterima dan mampu mentafsir ajaran sesat yang disebar dengan segera supaya tidak terikut-ikut. Selain tanggungjawab perundangan, kesedaran beragama seseorang juga mampu membanteras ajaran sesat di Malaysia tersebar. Umat Islam seharusnya sedar tentang pentingnya menjaga akidah masing-masing agar tidak tergelincir menerusi amalan ataupun tindakan yang sesat. Meningkatkan kefahaman ilmu agama mestilah menerusi kaedah yang formal dan membabitkan institusi agama seperti masjid dan pengajar yang bertauliah yang mempunyai tauliah latar belakang agama yang diketahui. Seterusnya ialah tanggungjawab menolak dan membasmi penyebaran ajaran sesat
Iaitu tanggungjawab individu juga ialah tidak menyebarkan sewenang-wenangnya sebarang risalah, dokumen ataupun buku yang tiada kepastian sumber dan latar belakang penulis. Sebaliknya, hanya mendapatkan risalah dan buku dari kedai yang berdaftar di mana risalah tersebut telah diiktiraf oleh pihak bertanggungjawab. Hal ini bagi mengelakkan risalah atau dokumen yang ditulis oleh mereka yang tidak bertauliah atau sesat jatuh ke tangan rakyat umum, yang lebih buruk lagi pada mereka yang tidak berhati-hati untuk menapis sebarang sumber bacaan. Sebagai contoh, ajaran Tuhan Harun yang telah banyak mengeluarkan dokumen dan buku berkenaan ajaran itu. Sebagai contoh, cerita tahun 2013, bedah siasat fizikal dan spiritual Tuhan satu rahsia, kalam Tuhan, fakta sifir dan sebagainya. Walaupun perkataan buku itu berkait rapat dengan ilmu, tidak semua ilmu itu sahih dan boleh sewenang-wenangnya diambil oleh pembaca. Peranan seterusnya ialah peranan institusi kerajaan dan negara, iaitu dengan cara penguatkuasaan undang-undang bagi ajaran sesat. Pembuatan fatwa di Malaysia dilakukan selari dengan undang-undang kerajaan, dan jika dilihat dengan lebih mendalam, dalam satu kajian pada tahun 2000, Khadijah Hambali menyebutkan bahawa fatwa berhubung pengharaman ajaran sesat merupakan kategori fatwa yang kerap dikeluarkan dan diwartakan oleh hampir setiap jabatan mufti negeri. Sebanyak 33% daripada kategori fatwa dalam bidang usuluddin menyentuh tentang ajaran sesat. Sehingga hari ini ajaran sesat telah difatwakan haram dan penguatkuasaan fatwa berkenaan oleh pihak berkuasa telah mengikat umat Islam untuk mematuhinya dan menyedari kewujudan fatwa-fatwa berkaitan dengan ajaran sesat. Walaupun terdapat banyak fatwa yang dikeluarkan, ia masih belum mempunyai sebarang kesan dari segi penguatkuasaan perundangan. Hal ini disebabkan fatwa yang dikeluarkan hanyalah menjelaskan kedudukan hukum agama sesuatu perkara dan tidak terikat dengan undang-undang kerajaan. Seperti yang dimaklum, perbuatan fatwa berkait rapat dengan keputusan pihak kerajaan sama ada hendak mewartakan sesuatu fatwa atau sebaliknya bergantung kepada faktor semasa dan kepentingan yang dipertimbangkan. Sebagai contoh, Seksyen 12 Endama Jenayah Syariah Selangor 1995 kerana tidak mematuhi fatwa. Dalam kes pendakwa syar'i Fahyu Hanif Ahmad, Nadi Muhammad dan Syarina Syahari memberi alasan tidak tahu wujudnya fatwa berkenaan fatwa haram bagi wanita Islam menyertai apa-apa jenis pentingan Ratu Cantik tidak boleh diterima di sisi undang-undang dan akan tetap dihukum kerana fatwa ini telah diwartakan dan terikat dengan undang-undang negeri. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang dan perbuatan fatwa berkenaan ajaran sesat amatlah penting bagi mencegah ajaran ini tersebar. Perbuatan ini juga mampu membuka minda rakyat untuk lebih berhati-hati dengan sebarang ajaran yang disampaikan, dan penguatkuasaan undang-undang dapat mencegah seseorang menubuh, menyebar atau mengajar sebarang ajaran sesat kerana fatwa ini telah terikat dengan undang-undang negeri. Selanjutnya ialah peranan JAKIM, NGO dan badan-badan terlibat. Dalam kes ajaran sesat, pihak berkuasa seperti JAKIM, PDRM, MC dan badan terlibat telah melakukan tanggungjawab mereka bagi mencegah penyebaran ajaran sesat. Sebuan demi sebuan kerap dilakukan bagi membanteras penyebaran ajaran sesat. Sebagai contoh, pada 27 Januari 2003, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menahan 18 wanita kerana disyaki terlibat dengan kegiatan ajaran sesat kumpulan Zikir Asma'ul Husna menerusi sebuah di sebuah rumah di Johor, Kuala Pilah. Dan pada 15 Jun 2003, Jabatan Agama Islam Melaka menahan seorang lelaki dipercayai ahli kumpulan ajaran sesat diasaskan oleh Suhaimi Muhammad yang menghina Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan baginda adalah Allah. Ketika sebuah dilakukan, terdapat isteri dan 3 orang anaknya di dalam rumah tersebut, dan individu itu turut mengakui sedang membuat persiapan untuk lari ke New Zealand pada Selasa lalu untuk bersama pengasas kumpulan terbabit. Antara ialah pada Disember 2021, Jabatan Agama Islam Negara Johor membuat sebuah khas open house di Taman Bukit Kempas dan berjaya menahan 54 individu yang menjadikan rumah sewa 3 tingkat sebagai tempat melakukan aktiviti ajaran Syiah sejak beberapa bulan lalu. Boleh dirumuskan tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa amat berkesan dan harus dilanjutkan bagi membendung dan menghapuskan sebarang ajaran yang terpesong secara mutlak. Peranan yang terakhir ialah peranan institusi pendidikan dengan cara memupuk fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Institusi pendidikan berperanan membanteras ajaran sesat ini sejak dari awal pendidikan lagi. Sebagai seorang Muslim, fahaman Ahlussunnah wal Jamaah harus diterapkan sejak bangku sekolah lagi. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan istilah yang berpunca daripada nas syarak yang banyak bagi istilah As-Sunnah. Rasulullah SAW pernah mengungkapkan dengan makna wahyu yang selain daripada Al-Quran. Dengan baginda SAW bersabda,
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan buat kamu dua perkara sebagaimana kamu berpegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Riwayat Al-Baihaqi. Istilah sunnah juga digunakan untuk merujuk kepada perkara yang mempunyai dalil syarak sama ada dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dan ijtihad para sahabat. Adapun istilah al-jamaah yang kerap kali digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda. Hadis yang paling masyhur adalah sabda baginda, dan sesungguhnya umat ini akan berpecah kepada 73 golongan mengikut hawa nafsu, semuanya di dalam neraka kecuali satu, iaitu al-jamaah. Riwayat Ibnu Majah. Golongan ahli fahaman ahli sunnah wal jamaah dapat mengikat umat Islam di Malaysia untuk hanya berpegang kepada kitabullah dan sunnah yang diwahyukan hanya kepada Rasulullah SAW, dan selain daripada itu haruslah ditolak sekeras-kerasnya. Seterusnya ialah penerapan falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara telah disuratkan pada tahun 1987. Falsafah pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warga negara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri seperti percaya kepada patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara, memiliki sasiah yang seimbang dan sepadu. Keseimbangan dan keharmonian yang terdapat dalam falsafah pendidikan negara akan dapat dicapai jika nilai ini dapat direalisasikan melalui kurikulum, khususnya pada pendidikan formal atau tidak formal, supaya ilmu pengetahuan akan dapat diperkembangkan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Manusia hendaklah menyeru dan menyedarkan sesama manusia yang lain. Dengan adanya penerapan falsafah pendidikan ini, sebarang anasir buruk seperti ajaran sesat sukar untuk disebarkan. Hal ini kerana rakyat Malaysia telah diterapkan nilai-nilai murni menjadikan mereka lebih berpendidikan dan rasional pemikiran. Oleh itu, sebarang ajaran yang luar dari akal fikiran dapat dibendung dengan ketaatan kepada Tuhannya yang satu, yang merupakan salah satu ciri nilai murni falsafah pendidikan negara. Itu sahaja cara untuk memeteras ajaran sesat. Sekian terima kasih. Jadi, kesimpulan yang boleh dibuat daripada topik ini adalah akidah dan pegangan ahli sunnah wal jamaah adalah satu-satunya akidah dan pegangan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW yang selamat daripada api neraka. Dan demi menangani ajaran sesat dari tersebar secara berleluasa, pihak-pihak seperti masyarakat, lembaga keagamaan dan pemerintah perlulah bekerjasama dengan satu sama lain.